An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, Abbas pak menekan Nabi, Ibnu Abdullah bin Abbas pupu Nabi radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabi. Satu ketika Jibril alaihi salam dia duduk di sebelah Nabi. Tuan-tuan, Jibril bila mari dia turun ke dunia, duduk sebelah Nabi, dia menyerupai seorang manusia yang cantik parah rupa dia, yang tak ada tanda-tanda orang yang musafir atau perjalanan yang jauh, tak ada berpeluh ke, berminyak mengah ke, nampak berminyak dari ke, letih ke, tak ada. Pakaian serba putih, rambut hitam pekat. Itu antara sifat Jibril, dia duduk sebelah Nabi. Qa'idun in Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawma wa lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malak فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه إمام المسلم. Hadis sahih. Okey. Manakala Jibril turun, dia duduk dengan sebelah Nabi, di sisi Nabi SAW. Lalu ia dengar bunyi pintu terbuka dari arah atas. Tuan-tuan, kalau bunyi di dunia ni, kalau pintu terbuka tu dia bunyi merengek lah, supaya isim pintu tu dia kurang minyak dia, krek terbuka bunyi macam tu. Dengar arah atas langit. Ia pun mendongakkan kepala dan berkata, Jibril dia angkat kepala ke langit. Satu riwayat lain kata dia arahkan Nabi supaya tengok ke langit. Satu riwayat lain. Apa dia kata? Itu adalah pintu daripada langit, telah dibuka. Makna pintu langit telah dibuka. Tuan-tuan, pintu langit buka bila? Antara malam yang dibuka pintu langit, malam Lailatul Qadar, terus menerus ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh atas pada langit ketujuh dibuka. Dan bermakna bulan Ramadan dibuka pintu langit bulan Ramadan. Dan dalam tafsiran hadis ulama kata juga bulan malam nisfu Sya'ban dibuka pintu langit. Mana doa hamba ni terus menerus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana telah dibuka dan tidak pernah dibuka sebelum ini melainkan pada hari ini. Itu waktu zaman Nabi. Dia kata pintu langit ni dibuka, sebelum ni tak pernah buka. Kemudian turunlah daripada pintu itu malaikat-malaikat. Lalu Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan tidak pernah turun sama sekali melainkan pada hari ini. Malaikat yang turun banyak-banyak ni tak biasa turun lagi sebelum ni. Malam ni dia turun. Melainkan yang turun itu memberi salam. Mana beri salam kepada Nabi SAW dan berkata, bergembiralah wahai Muhammad. Malaikat-malaikat tadi, tuan-tuan, turun bagi salam dekat Nabi. Lalu dia kata apa? Bergembiralah wahai Muhammad. Dia kata dekat Nabi kita, dengan dua cahaya yang dikurniakan kepada Tuhan. Mana kami ni bukan turun saja-saja, kami bawa dua cahaya yang diturunkan khusus untuk Nabi kita, dan tidak pernah dikurniakan kepada Nabi mana-mana pun sebelum ini, mana sebelum Tuhan. Makna dua cahaya ni, malaikat iring turun ni, bila mana dibuka pintu langit, turun bagi salam. Dia kata, gembiralah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yang mana kami bawa turun dua cahaya ni, tak pernah Nabi-Nabi sebelum ni terima. First adalah kamu ya Rasulullah. Apa dia? Iaitu Fatihatul Kitab. Malaikat bawa turun surah Al-Fatihah. Dan
beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, akhir surah Al-Baqarah bermula daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Tuan-tuan duk wirid dalam sembahyang tu. Habis amanar rasul sambung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dua ayat ni. Lepas tu habis surah Al-Baqarah. Ada masuk surah lain pula. Terakhir surah Al-Baqarah mana dua, amanar rasul dengan la yukallifullah, turun pada malam ini. Tidaklah tuan membaca satu huruf daripada kedua-dua surah tersebut melainkan tuan akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, apa yang penting saya nak sebut sini? Buka pintu langit, diturunkan yang pertama cahaya. Nurai ini mana dua cahaya. Yang pertama dia bawa surah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Tuan-tuan, belajarlah betul-betul. Saya nak pesan malam ni, pi carilah musyafahah ataupun belaga lutut dengan tok guru mana, terima daripada mulut tok guru yang fasih, yang alim tentang Al-Quran. Belajarlah Fatihatul Kitab ni betul-betul agar amalan kita sah di sisi Allah. Sebab ramai di kalangan kita yang tak belajar, yang hanya pak turut. Orang baca Fatihah dia pun baca, amal ibadah dia dikuatiri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ni kita nak pula dah ni. Ni Syaban ni, kita nak masuk Ramadan. Kita semayang cukup banyak tuan-tuan. Nak banding dengan bulan-bulan lain, Ramadan paling banyak kita semayang. Dengan tarawihnya tiap-tiap malam, dengan tahajudnya tiap-tiap malam kita buat, dengan rajin main masjidnya, dengan semayang-semayang sunat yang lain, semua kita sapu bersih masuk bulan Ramadan. Tapi ada satu benda yang kita kena belajar betul-betul. Satu rukun yang ada dalam setiap sembahyang kita, Fatihatul Kitab yang malaikat bawa turun malam ni. Dia kata bergembiralah Muhammad, Nabi sebelum ni pun tak terima cahaya ni, paling besar di sisi Allah. Ramai kita yang fail dalam bacaan ini. Baca Fatihah ni tentang rukun, tak kena, tak menepati syarat dia, kita semua tersadai. Amalan kita kemungkinan besar ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaddah, tasydid saja dalam Fatihah 14 tempat. 14 ni satu pun tak boleh jatuh. Satu tak boleh jatuh. Tuan-tuan tulis malam ni saya nak sebut. 14 tasydid tak boleh jatuh. Yang kedua, tak boleh tambah huruf. Tak boleh tambah huruf. Mau cukup-cukup saja. Tuan-tuan Yang pertama, ingat 14 tasydid. Kemudian tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang walaupun satu. Jumlah huruf dia 143 huruf. Tak boleh kurang walaupun satu, tak boleh kurang langsung. Jumlah perkataan 29 perkataan. Tak boleh kurang walaupun satu. Jumlah ayat 7 ayat. Tak boleh kurang walaupun satu. Tuan-tuan, sebab dia merupakan rukun yang sangat-sangat sulit untuk kita menepatinya 100%. Tuan-tuan okey, 14 syaddah kena jaga. Tak boleh kurang huruf dia, ayat dia, kalimah dia. Tak boleh tambah. Kalimah, huruf tak boleh tambah. Kurang tak boleh, tambah pun tak boleh. Mengikut mazhab Imam Syafi'i kita, Fatihatul Kitab dia ada 7 ayat. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, amin. Okey.
Sekali lalu saya nak sebut. Saya nak sebut yang membatalkan. Dia panggil kesalahan besar. Hanya melibatkan ibadah kita ni. Apatah lagi dah Syaban nak masuk Ramadan ni. Hari-hari kita buat siang malam. Sunat paling banyak kita buat. Rupanya terbatal. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bis dengan sin. Bis dengan sin. Tang ni pun ramai dah. Dia tukar huruf. Ada baca dengan ta. Bismillah. Dia tukar huruf. Bismi dengan ta. Bismi dengan nama. Bismi dengan dosa. Ismun makna dosa. Dengan dosa. Millah. Tasydid. Dok ada awal-awal lagi. Bis. Kalau kita baca tebal, dia punya sad. Dia bunyi bis. Hati-hati nah. Bunyi bis dengan sad. Bunyi bis dengan ta. Bis gigi dengan gigi, yang lain tak pakai. Millah ada tasydid. Bismillah tak ada tasydid, hilang satu. Tasydid ada 14, dah kurang dah. Boleh membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan ha. Hirrah dengan tasydid. Hirrah dengan ha bulat. Ni ha. Hirrah. 3-4 tempat dah tuan-tuan. Bismillah tak ada habis dah. 3-4 tempat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nir tasydid. Nirrahim ha. Nirrahim dengan ha bulat. Boleh membatalkan. Dikuatiri terbatal. Sekali lalu. Berapa tempat? Yang pertama sin. Bis. Millah tasydid yang pertama. Hirrah dengan hirrah ha besar. 4. Nirra tasydid. Nirra tasydid hilang. Him dengan ha dan nirrahim dengan ha besar. 5. Nirrahim mulut kena tutup makhraj mim. Dia buka mulut nirrahim. Berhenti sekat tu. Mulut masih lagi terbuka. 6 tempat fail baru baca bismillah. Ayat yang kedua, alif tu ramai yang hilang. Bunyi alhamdulillah, hilang alif. Yang kedua ha, alham dengan ha, dia baca alham dengan ha bulat. 2. Dulillah, alhamdulillah, dulillah tasydid hilang. 3. Rabbil tasydid yang keempat. Rabbil, alhamdulillahi rabbil tekan tasydid. 4. Alamin dengan ain, dia baca rabbil alamin dengan alif. Ain bertukar dengan alif. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, dia baca rabbil alamin. Rabbil alam, alam ni mana penyakit. Sakit kepala, maridul alam, sakit sangat-sangat. Sakit sesemua. Musim ni orang panggil apa? Penyakit Covid. Tuhan bersakit Covid, jam. Tuhan sakit kepala, Tuhan sesemua. Tu dia tuan-tuan. Cantum bismillah dengan ayat pertama 10 tempat kesalahan besar. Tukar huruf, buang huruf, tak ada tasydid, berselerak-terak. Baru 2 ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah dengan tasydid. Nirra tasydid yang seterusnya 2 juga buang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim tasydid. Him dengan ha. Nir-Rahim dengan ha bulat. 3 salah. Ar-Rahmanir. Bawa ayat yang ke-3. Ni kalau campur saja pun dah apa dah? 11 campur 14. Maliki yaumiddin. Maliki ada baca qaf ganti kaf. Maliki, maliki dengan qaf
Betul kan? Yaumiddin, lidah keras. Isa upak John banyak. Maliki yaumiddin, middain, lidah keras. Maliki yaumiddin, Tuhan yang mempunyai hari kiamat. Middain, Tuhan yang punya hutang. Duk kutip hutang dengan Tuhan. Dalam sembahyang duk jadi ceti haram dah. Duk kutip hutang dengan Tuhan. Maliki yaumiddin. Mana? Berapa dah? 18 ke 19 dah? Iya tasydid. Kana. Kita pelat Melayu dekat iya kana. Nak tambah. Kana. Budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, ain tu baris kasrah. Ramai yang silap baca sini, ain dia berubah pada baris di atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia punya ain tu baris fathah. Nasta'in, nasta'in. Baris kasrah, dinipih. Terperangkap kita dengan bacaan sendiri. Ihdinas sirat, ihdid dengan huruf ha bulat. Ada baca dengan ha kecil. Teruk lagi baca dengan sin. Ada juga. Ihdinas sirat, isdin. Ada bunyi is pun ada. Ihdinas siratal ta. Ramai baca ta. Ihdinas siratal musta. Ta dengan ta. Tol dengan tol. Berselera tak habis. Mustaqim. Kau bagi kasrah baca nipih sikit. Mustaqim, tekan kita ni baca. Siratal ladzi. Kita baca siratal ladzi. Zal dengan zai. Kita baca zai. Padahal huruf zal. Siratal ladzi, kita baca zi, zai. Na'an'amta, kita baca tambah huruf di situ. Na'an'amta alaihim, ta ain satu mati, alaihim ain yang kedua bagi fathah. Dua ain duduk dalam tu. Pada satu ain, an'amta alaihim, an'amta alaihim. Berselera tarak. Tuan-tuan bayangkan tak mengaji, buat amal ibadah tungging terbalik. Lompong sana, berlubang sana, buruk tang nu, buruk tang ni. Hak ni nak pergi sembah, nak bawa, nak bentang dekat Allah. Mudah-mudah ke Allah nak terima? Kita bayangkan. Ni selama ni 60 tahun dah ni. 60 tahun dah kita dah bawa ni. Benda yang tak sempurna, yang salah, yang boleh membatalkan rukun, dikuatiri, ditolak amalan ibadah kita ni. Tentu tak risau kan? Hadut melangut Isru lepas maghrib. Tak biasa nak main mengaji lagi. Dah tua bengkak dah. Lubang kubur duk panggil dah. Dunia dah hambat pi dah. Tak biasa nak mari lagi. Duk melangut tengok gusti sampai pukul 12 tu. Ada. Hatta tua pasien tu duk ada lagi. Ingatkah habis dah? Ada lagi. Tak nampak tiang masjid lagi. Ni apa nak jadi ni dengan amalan mereka? Kita bila baca atas diri kita pun rasa risau tuan-tuan. Risau benda ni. Itu dia. Tuan-tuan boleh nilai sendiri. Tu saya baru sebut sekali lalu. Boleh nampak kesilapan-kesilapan yang memang sering kali kita lakukan. Kelebihan yang ada pada tuan-tuan ni satulah. Sampai lepas Tuhan esok kalau malaikat cek tengoklah, oh ni pasal apa berlubang sana buruk ni. Boleh jawab jugalah, adalah penapih dia, hai malaikat. Kami duk buat ni tak sempurna, tak apa betul ni. Pertama, maklumlah kami ni sebagai hamba yang serba kekurangan, tak dinafikan. Manusia mana pun ada kelemahan dia. Yang kedua, kami mati tengah duk bulun ngaji.
Kami mati ni, kami duk tengah mengaji lagi. Bukan kami orang alim. Kami ni baru duk mula bertapak, baru duk mula melangkah, duk mengaji nak buang sifat jahil ni. Tengah-tengah duk mengaji, apakan daya Allah Ta'ala panggil kami, Allah Ta'ala ambil kami umur pendek, tak panjang. Mati dalam keadaan tengah duk belajar lagi. Mana jahil kami, hak tak betul tu kami bukan duk sengaja. Kami dah pulun cuba dah yang terbaik nak perbetulkan suasana ni. Bukan saja-saja waktu maghrib kami mai masjid, kami duduk mengaji. Kami tak duduk menerak tengok istru malaikat oi. Tuan-tuan. Tu lah tu. Ulama duk pesan tu, majlis ilmu jangan tinggal selagi mana amal ibadah kita yakin masih belum sempurna. Jangan tinggal majlis ilmu. Hak ni berat dah tuan-tuan ni. Berat ni. Ni bukan kata nak jamin cahaya ni atas dunia saja tau. Masuk lubang kubur lah. Han nak bela kita depan Allah di hari kiamat esok. Han nak pandu, nak suluh kita atas tetiang sirat. Quran kita baca ni antara hak kepala dia Fatihatul Kitab. Han nak teman lubang kubur surah Al-Mulk 30 ayat. Dia nak suluh cerah menderang kita di mahsyar sampai ke tetiang sirat. Ni kepala dia Fatihatul Kitab. Turun daripada Kanzul tahtul arsh, singgah sana Allah daripada arasy, dibawa, diiring oleh para malaikat serah dekat Nabi. Macam mana Jibril ajar Nabi, keluar daripada mulut Nabi, masuk dalam mulut para sahabat, tabi'in, masuk mulut ulama, sampai dekat kita, sambung menyambung. Tak boleh reka baca, tak boleh pandai-pandai sendiri, kena talaqi, kena dengar, kena hadam, kena faham, kena sebut, kena apa betul. Hak tu jalan dia. Tak boleh saya kata bunyi Fatihah orang baca kita tiru-tiru baca, tak boleh. Tak kena, tak menepati hak mana Allah dan Rasul nak. Sebab dia wahyu Allah. Wahyu Allah turun macam tu, baca kena lagu tu. Tak boleh diubah dasar dia, tak boleh tambah huruf dia, tak boleh kurang huruf dia. Tak boleh modify. Macam kita duk make up kereta pandai-pandai sendiri, tak boleh. Make up rumah, bubuh tamu, ubah tang ni, tak boleh. Melibatkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, fahamlah kita. No? Ingatlah hasil pesan awal tadi untuk diri saya, untuk tuan-tuan. Yang terbaik kita ambil pada Rabu, Khamis, Jumaat, hari putih, 3 hari berturut-turut kita puasa. Kemencak dia malam nisfu Syaban, malam Jumaat. Tiada amalan yang khusus disebut dalam hadis Nabi. Macam ni tak ada. Macam kita nak buat tu cantik dah. Tuan-tuan bangun tahajud malam, bangun tu semayang lah, sunat tahajud, sunat taubat, sunat tasbih, sunat hajat, sebagainya. Buat macam kita nak buat, ditutup dengan witir. Lepas tu bacalah Quran di celah-celah tu. Ayat apa nak baca? Malam nisfu Syaban, tuan-tuan, bacalah surah apa sekalipun, bermula dengan Fatihatul Kitab. Lepas tu ambil lah hadis yang turun malam ni, amanah Rasul dengan la yukallifullah, 2 ayat surah Al-Baqarah tu. Ganjaran sangat besar.